Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu doakan agar pelajar kelas 4 sains sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Okey, untuk minggu ini kita akan belajar tajuk aplikasi mitosis, iaitu untuk tajuk ini aktiviti adalah 6.2.5, iaitu membincangkan kegunaan mitosis dalam bidang pertanian dan perubatan. Untuk menjalankan aktiviti ini, pelajar diberi sepanjang tempoh PDPR, iaitu bulan Mei hingga bulan Jun. Sebelum kita buka sekolah, diharapkan pelajar dapat menyiapkan aktiviti ini. Merujuk kepada DSKP KSSM Biologi tingkatan 4, pelajar boleh tengok bahagian catatan di mana pelajar dikehendaki mengumpul, mentafsir dan mempersembahkan maklumat tentang aplikasi mitosis dalam bidang pertanian dan perubatan, iaitu pengkulturan tisu, pengkulturan daging dan juga terapi sel stem. Dan juga 6.4.1 di mana pelajar dapat menghuraikan kesan ketidaknormalan mitosis terhadap kesihatan manusia, iaitu berlakunya tumor dan juga kanser pada manusia. Jadi cadangan aktivitinya adalah membuat kajian tentang penyakit seperti tumor dan kanser yang diakibatkan oleh mitosis yang tidak terkawal. Okey, jadi yang ini adalah rangka aktiviti kita. Jadi siapa yang terlibat, iaitu adalah pelajar tingkatan 4 sains, di mana pelajar perlu mendapat sokongan ibu bapa. Okey. Kemudian intervensi, di mana projek ini ataupun aktiviti ini dijalankan sepanjang PDPR dan juga pelajar dilatih untuk memahirkan dalam bidang TMK, teknologi multimedia dan komputer. Tempohnya adalah tempoh semasa PDPR. Pelajar dikehendaki menjalankan aktiviti ini di kediaman murid masing-masing. Jadi, pelajar perlu memahami DSKP KSSM Biologi tingkatan 4 dan membuat carian di dalam internet. Aktiviti ini dijalankan untuk pengukuhan tajuk mitosis dan juga supaya menjadikan proses PDPR kita lebih menarik dan juga berkesan. Jadi, semua hasil kerja pelajar ini cikgu akan kumpulkan dan cikgu akan upload dalam YouTube untuk rujukan pada masa akan datang. Okey, apa yang pelajar patut buat adalah pelajar hanya perlu memilih satu daripada tajuk-tajuk berikut, iaitu peranan mitosis dalam teknik kultur tisu. Yang kedua, peranan mitosis dalam pengkulturan daging. Yang ketiga, peranan mitosis dalam terapi sel stem. Yang keempat, ketidaknormalan mitosis yang mengakibatkan tumor. Yang kelima, ketidaknormalan mitosis yang mengakibatkan kanser. Jadi, setiap pelajar hanya perlu memilih satu daripada tajuk di atas. Pelajar boleh berbincang sesama sendiri supaya tajuk 1 hingga 5 semua ada wakil daripada pelajar yang akan buat. Okey. Kemudian pelajar boleh hantar pada hari Rabu. Jika boleh, cikgu harapkan pada hari Rabu. Tapi jika pelajar tidak menjumpai maklumat atau dalam proses untuk membuat yang lebih baik, pelajar boleh hantar sehingga hari Jumaat. Last date hari Jumaat. Okey, jadi pelajar boleh hantar dalam bentuk persembahan PowerPoint. Jadi ini adalah contoh yang cikgu buat. Cikgu buat simple. Jadi cikgu harapkan para pelajar boleh buat lebih baik daripada yang cikgu buat. Okey, tajuk yang cikgu pilih adalah penghasilan daging kultur, iaitu aplikasi mitosis untuk menghasilkan daging kultur. Okey, kemudian jadi kita buat pengenalan dulu. Daging kultur adalah daging yang boleh dihasilkan menggunakan teknologi makmal.
Ia dihasilkan di luar badan haiwan dengan menggunakan teknik pengkulturan, iaitu dengan menggunakan kaedah kultur tisu atau sel stem yang diambil dari haiwan. Sel daging ini akan diletakkan dalam medium kultur untuk dibiakkan. Sel daging juga akan membahagi secara mitosis untuk menggandakan bilangan sel barunya. Kaedah untuk menghasilkan daging kultur ini adalah dengan mengambil sel stem embrio dari haiwan yang sihat dan baka yang terpilih. Sel stem embrio ini akan diletakkan dalam medium kultur yang sesuai untuk proses pembahagian sel secara mitosis. Satu sel stem embrio boleh membekalkan sumber daging yang cukup untuk seluruh penduduk dunia. Kebaikan proses penghasilan daging kultur, iaitu dapat menampung keperluan makanan penduduk dunia yang semakin meningkat. Tidak perlu kawasan penternakan yang luas kerana proses penghasilan daging kultur ini dijalankan di makmal, jadi tidak perlu menternak haiwan ternakan yang perlukan kawasan peternakan yang luas. Tidak perlu kos menyelenggara makanan dan perubatan haiwan ternakan tersebut. Hasil daging yang berkualiti kerana sel induk diambil daripada haiwan yang sihat dan berkualiti tinggi. Tiada pencemaran alam akibat ladang penternakan haiwan. Masa juga adalah singkat untuk menghasilkan daging kultur. Di sebalik kebaikan, ada juga kelemahan dalam penghasilan daging kultur. Di antaranya adalah kebarangkalian sel yang aktif membahagi secara mitosis ini akan berkembang menjadi sel kanser dan membentuk tumor. Penggunaan daging kultur ini masih dalam kajian dan dia terikat dengan isu etika kerana ia diambil daripada sel embrio. Myosatelit cell. Ini adalah sel yang paling sesuai digunakan untuk menghasilkan daging kultur. Namun, sel ini adalah paling sukar dijumpai dalam tubuh haiwan. Daging yang dihasilkan melalui kaedah ini sesuai untuk daging cincang sahaja. Tiada salur darah untuk membekalkan nutrien kepada sel-sel otot. Untuk jangka masa yang lama, jika tidak ada salur darah, maka sel ini boleh menjadi beracun.